Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nuraini Sofina, kini berada di RTM Angkasa Puri bagi program Great Future at PSA. Dan hari ini saya rasa amat bertuah kerana dapat menemu salah seorang ikon PSA iaitu Syairul Islam yang merupakan pelajar di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jom kita saksikan apa yang dia sedang lakukan. Hai Syai, apa khabar? Okay, sekarang ni antara yang terawal sekali lah apa yang kita nak buat dekat bila kita bertugas. Jadi kalau mula-mula masuk kita kena punch card dulu. Punch card dekat depan. Lepas punch card kita kena naik terus ke atas, pilih-pilih baju ataupun sign kehadiran. Kalau baca berita kena sign kehadiran baca berita lah. Dan dah tukar-tukar baju apa semua, baru datang ke make up. Sebab jangan make up sendiri sebab make up TV dengan make up sendiri lain. Macam tu. Nama penuh saya Muhammad Syairul Islam bin Basmullah. Umur saya 21 tahun. Lahir pada bulan Oktober, 6 hari bulan 1999. Dan saya lahir di Bangi. Lahir di Bangi, anak Selangor lah selama 20 tahun ni. Dan sekarang saya menetap di Nilai, Bandar Estate Nilai. Dan juga kalau ikut adik-beradik, saya anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Baiklah, kita semua sedia maklum bahawa PSA juga merupakan tempat di mana Syai mula menyelah dalam bidang pengacaraan. Bak kata pepatah orang Inggeris tu, from no one to someone. Apa kata Syai? Oh, Alhamdulillah. Pada mulanya memang sendiri saya tak menjangkakan perkara ini akan berlaku. Sebab kalau nak ikutkan uji bakat di RTM ini sendiri, saya masuk sekadar untuk mencuba nasib lah. Sebab itu dalam 600 ke 800 orang cuba untuk uji bakat ni. Tapi akhirnya 6 orang saja yang diterima masuk dan 3 orang saja yang di senarai pendek untuk jadi pengacara lah. Dan saya salah satu daripada 3 orang tu. Alhamdulillah, daripada PSA dia polish sebenarnya bakat ni. Sebab kalau di PSA Poli kita ada kelab Orato dan bawah penaungan Puan Hazariah Kar Sahid waktu tu. Dia banyak bimbing saya lah, dia banyak tegur, okey, untuk ini macam ni macam ni macam ni. Untuk ini macam ni macam ni macam ni. Bukan sekadar skill semata tapi dari segi konten, isi apa yang kita nak sampaikan, cara kita nak deliver tu dengan betul dan juga cara dia bercakap sendiri sebenarnya jadikan kita tertarik untuk menjadi seorang pengacara atau seorang pengucapan awam yang berkualiti dalam dunia sekarang. Okey, baiklah. Selain daripada pengalaman Syai, apakah kejayaan yang telah Syai kecapi setakat ini? Alhamdulillah, kalau di Politeknik baru-baru ni saya dapat anugerah pengucapan awam lelaki, kategori lelaki di anugerah Kecemerlangan Pelajar Politeknik Shah Alam. Dan juga di baru-baru ni juga saya dapat anugerah Ketua Jabatan JKM sendiri. Awal saya masuk saya dapat untuk berita semasa dan sekarang ni saya tengah berlatih untuk berita perdana sukan. Saya ada mengacara Selamat Pagi Malaysia, Alhamdulillah, dan juga sekarang ni saya tengah mengacara rancangan sendiri dan IPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, kalau anda dapat lihat di sana cuaca yang sangat indah ya. Jadi kalau anda nak bersenam ke, nak keluar ke rumah ke pada waktu-waktu ini, mungkin lewat petang sikit, bolehlah mulakan senaman anda pada hari ini supaya anda mengekalkan gaya hidup yang sihat dan aktif. Okey, baiklah. Seperti yang Syai sendiri katakan sebentar tadi, terlalu banyak ilmu yang Syai peroleh sepanjang menjadi pelajar di PSA. Jadi bagaimana Syai kaitkan ilmu yang Syai peroleh di PSA dengan kerjaya Syai sebagai pengacara di RTM sekarang? Okey, untuk jadi sesuatu perkara itu berjaya, kita kena amalkan satu konsep yang saya pegang daripada dulu iaitu I love you sebenarnya. I love you ni sebenarnya, I itu sendiri mewakili ikon, inspirasi ataupun idola saya sendiri. Memang dalam dunia pengacaraan saya mempunyai idola saya, inspirasi saya sendiri. Daripada situ saya mencorak langkah, okey, untuk jadi macam idola ni macam mana nak menjadi seperti dia. Dan kedua, love tu tadi, love tu sebenarnya cinta ataupun minat kita kepada apa yang kita nak buat. Tak cukup kalau kita ada inspirasi, ada idola, tapi sebenarnya kita tak minat pun dengan apa yang kita buat, kan? Bila dah ada minat, bila dah ada ikon, inspirasi tu semua, barulah muncul you yang ketiga ni yang akan jadi membuahkan hasil yang kualiti, iaitu you tu adalah usaha. Jadi usaha tu sendiri
kena ada pada diri kita, kena cari jalan macam mana kita nak jadi macam yang ikon tadi untuk menjadikan minat kita kepada satu perkara tu, barulah kita akan dapat usaha tu tadi membuahkan hasil yang lumayan katanya. Sebab itu hakiki saya adalah jabatan kejuruteraan mekanikal. Saya daripada bahagian mekanikal. Tapi disebabkan I love you tu tadi, barulah saya boleh terapkan dalam dunia saya yang kerja hakiki sekarang ini. Okey, baiklah. Sebagai seorang bekas pelajar di Politeknik, apakah kata-kata Syahid khususnya kepada pelajar PSA yang tercinta? Mungkin bukan saja daripada segi akademik, boleh jadi daripada co-curriculum, atau bagaimana cara untuk mereka lebih menyelah di PSA? Sebenarnya tak salah untuk kita cuba banyak cabang. Tapi yang penting kita kena ada fokus kita. Dan kita kena ada, kalau nak pergi berjalan, kita kena ada tentatif. Kena ada atur caranya macam mana kan. Jadi sama juga macam mencorak kehidupan. Kalau kita nak jadi macam A, kita kena ikut. Okey, A ni macam mana. Tapi kita kena ada fokus. Tak kisah. Sebab sekarang ni KPM sini nak melahirkan mahasiswa ataupun graduan yang holistik. Maksudnya bukan saja satu perkara, tapi banyak cabang dia boleh pergi. Bukan setakat mechanical, mungkin dia boleh buat bisnes. Daripada bisnes mungkin dia boleh buat mengacara ataupun pengucapan awam yang lain. Itu semua apa yang kita nak dalam menjelang tahun 2030 mungkin nanti kan, untuk melahirkan graduan yang holistik. Okey, baiklah, soalan yang terakhir. Nasihat Syahid untuk adik-adik lepasan SPM yang bakal melanjutkan pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh orang ramai, pelajar Politeknik ini sukar untuk mendapat kerjaya di luar sana, ataupun Politeknik ini sendiri merupakan pilihan terakhir bagi semua pelajar. Jadi, tapi Syahid sendiri telah buktikan bahawa apa yang dikatakan oleh orang itu tidak benar. Apa nasihat Syahid? Ya, memang tak boleh nafikan. Kalau nak tanya kepada 1,000 orang sekalipun, yang saya ada dalam 1,000 orang sekalipun, kalau tanya Politeknik itu diletakkan kepada ranking yang keberapa waktu isi UPU, saya akan cakap yang terakhir. Sebab apa? Pada mulanya saya memang sendiri menganggapkan Politeknik ini kurang peluang kerjanya apa semua. Tapi bagi tahun ni KPM sendiri dengan menggunakan hashtag graduan TVET pasti dapat kerja. Macam tu. Sebab apa? Mereka ni industri sekarang ni, mereka di luar sana ingin mencari pekerja-pekerja yang mempunyai ilmu teknikal. Maksudnya tak adalah masuk ke, pernah ada jadi satu cerita sebenarnya, masuk ke dalam satu industri tapi suruh buat kerja ni tak tahu. Sebab apa? Alasannya kalau di institusinya hanya belajar teori semata. Tapi di Politeknik menyerapkan 50 teori, 50 praktikal. Kalau macam itu, saya sendiri bila dah masuk Politeknik terasa tersentak jugalah sebab dah masuk ke Politeknik, dan rasa ia satu peluang yang rezeki yang saya rasa tak boleh lupakan. Sebab kalau masuk ke tempat lain mungkin saya tak dapat jadi pengucap, tak masuk jadi pengacara, dan dalam masa yang sama mungkin saya punya mechanical saya pun mungkin akan terabai juga. Jadi kat sini kat Politeknik dua-dua boleh angkat, seimbang. Okey, terima kasih diucapkan kepada Syahid kerana sudi meluangkan masa bersama kami. WHO turut menggesa 92 kes penularan COVID-19 antara manusia ke manusia di 12 negara di luar China. Ketika bercakap dalam taklimat media di Geneva, Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kenapa? Ikuti episod Great Future at PSA bersama ikon lain, bersama saya Nuraini Sofina. Salam hormat dan salam sejahtera. Salam hormat dan salam sejahtera. Kita ada satu topik tentang pameran negara kota yang hilang Islam. Politik. We love PSA.